Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat iaitu Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, dan jadikanlah kami ini orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa zikrullah fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya yang mengikuti majlis ini, khususnya keluarga kami, orang-orang yang meminta kami untuk berdoa kepadanya, serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, hebahkan kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta akan masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya Rabbal. Baik, ayat 26 berkaitan dengan kewajipan menutup aurat dan diharuskan memakai pakaian yang risha, yang ada yang dihiasi ataupun yang warna-warni. Ya Bani Adam. Tadi sebelum ni dia panggil kepada Adam, ni Bani Adam. Bani bin Ibnun. Bani jamak daripada bin Muhammad bin Ali Bani. Anak serta cucu Bani ni. Keturunanlah. Wahai sekalian anak Adam, anak cucu tu Adam, itulah. Apa Allah panggil ni? Dia nak cerita apa? Ceritanya ialah qad anzalna alaikum libasa. Sungguh-sungguh kami telah anugerahkan kepada kamu, untuk kamu. Alaikum tu atas kamu, mana untuk kamulah. Libasa, pakaian. Tujuan apa pakaian itu? Yuwari, yang akan menutupi. Yuwari, dia menutupkan sawatikum dengan makna auratikum. Aurat kamu, sawat. Kenapa aurat ini tidak dipanggil aurat dan ayat ini dipanggil sawat? Sayyid, sebab membuka aurat ini boleh mendatangkan benda-benda buruk. Okey, libasan warisha. Dua tu. Qad anzalna alaikum libasan. Qad anzalna alaikum risha. Warisha tu waw tu waw makna dan lah. Ataupun waw makna bersama. Itu. Jadi pertama libas, yang kedua risha. Libas pakaian biasalah, mungkin kosong kan, pakaian yang penting tutup aurat. Apa jenis pakaian tutup aurat itu? Dan libasan ni ialah suatu fardhu ain, hak wajib.
Adapun risha ni hiasan ataupun bunga-bunga itu kata ulama mukammalat, dia penyempurna lah, pengindah. Untuk aurat ni hak nombor satu, hak penting libas pakaian tu. Adapun hiasan-hiasan di pakaian, ada manik-manik, ada apa ni, bunga-bunga warna-warni tu dia kira risha. Dan risha juga adalah satu anugerah Allah ke atas umat manusia. Tapi Allah tutupkan, walaupun pakai apa pakaian warna-warni berbunga cantik pun, yang terbaik ialah walibasut taqwa. Terbaik ialah libasu at-taqwa. Apa makna libas taqwa? Masa kita pakai tutup aurat itu untuk tutup aurat kita dan untuk hiasan, kedua-dua itu mesti dihiasi dengan takwa. Sebab zalika khairun, itulah yang terbaik. Maknanya kalau kita kalau kita pakaian, kita pakai apa? Kita pakai baju kurung warna-warni, patut letak pula manik-manik. Untuk apa tu? Untuk tunjuk-tunjuk ke orang ke? Kalau tunjuk ke orang tidak khair. Untuk menunjukkan kita orang Islam kena innallaha jamilun yuhibbul jama'. Allah tu cantik, Allah suka benda-benda yang cantik. Jadi saya buat kerana Allah suka. Itu boleh takwa lah. Kalau buat nak tunjuk, lepas tu kita cuba bentuk pula pakaian kita sehingga nampak aurat bentuk badan, itu walaupun dikatakan niat takwa, tak sampai, sebab dia tidak menutup aurat dengan sempurna. Nombor satu sekali, libas itu yuwari, dia kena tutup sawatikum. Kita kena tutup aurat kita. Lepas tu baru warisha, kita pakaian kita tu indah-indah, ada apa tu yang kedua. Dan tutup aurat itu mesti disertakan walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah. Itu semua tu dari ayat-ayat Allah, yakni kekuasaan-kekuasaan Allah yang Allah buat kepada kamu, yang Allah nagrah kepada kamu. Untuk apa? La'allahum yadzakkarun, mudah-mudahan mereka sentiasa mengambil pelajaran daripada yadzakkaru, makna yatadzakkarun, dengan makna yata'allamu. Dia yata'allam, dia belajar, lepas dia belajar dia ambil pelajaran daripada. Sebab tu dia shortcut. Maknanya kenapa dia tak sebut la'allahum yata'allamun, la'allahum yadrusun? Sebab matlamat belajar itu ialah untuk zikir sebenarnya, untuk ingat pada Allah. Bukan matlamat belajar tu untuk bermegah-megah, untuk cari dunia lupa pada Allah. Ilmu yang kita cari ni untuk dekatkan diri pada Allah. Sebab itulah ramalan ni orang hantar anak-anak ke sekolah-sekolah agama untuk zikir, selain daripada untuk dapat ilmu, untuk ingat kepada Allah. Sebab itulah di sini dan ayat-ayat yang lain diguna yadzakkaru dengan makna ta'allam. Sebab tujuan ta'allam itu untuk zikir. Gitu. Jadi ayat ni tiga perkara penting dalam ayat ni. Pertama, pakaian itu adalah satu fardu ain, wajib untuk menutup aurat yang merupakan punca-punca segala kejahatan, dan dibenarkan berpakaian yang ada yang mengindahkan seseorang itu dibenarkan, yang disebut risha. Maknanya qad anzalna alaikum libasan wa warisha. Tapi libas tu dia terang, libasan yuwari sawatikum, warisha yuwari sawatikum juga, dia menutup keburukan kamu. Mungkin dengan berpakaian yang baik itu menjadikan kita ini nampak lebih cantik.
lebih baik, lebih sempurna. Bila kita nampak kita ni cantik sempurna, kita banyak sebut Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah. Di dalam tafsir Ibn Katsir banyak menyebut doa-doa yang berkaitan bila berpakaian. Dalam hadis Nabi SAW ada disebut antara doa yang boleh kita amal dalam tafsir Ibn Katsir ada bawa doa ni. Antaranya ialah yang disebut dalam hadis, Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Bila kita pakai pakaian baru, kita kata apa? Bila setelah kita pakai tu, kita kata Alhamdulillah allazi kasani. Kasani tu kaf sin alif nun ya, kasani. Alhamdulillahillazi kasani ma uwari bihi aurati. Ma uwari. Uwari tu dalam Quran yuwari. Bila kita nak pakai, kita tukar yuwari jadi uwari. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memakaiku apa yang aku menutup dengan pakaian itu auratku. Wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku berindah-indah dengan pakaian ini dalam hidupku. Faqala sami'tu Umar bin Al-Khattab yaqulu, aku mendengar Umar Al-Khattab dia berdoa. Dia berkata, dia bawa hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istajadda thawban falabisahu faqala hina yablughu tarqatahu raqwah. Sesiapa yang memakai pakaian baru, maka dia pakainya sehingga dia menutup aurat, lalu dia menyebut Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Summa amida ila thawb alladhi khalaq au alqa fatasaddaqa bihi kana fi zaman millah. Kemudian dengan sebab dia dapat baju baru tu, dia baca doa tu, maka dia kurniakan oleh Allah, dilepaskan daripada zimmatillah, mana kebencian Allah, wa fi jiwarillah wa fi kanafillah hayyan wa mayyita, maka dia di bawah jagaan Allah, dia berada di sisi Allah ataupun jiwarillah,
berdekatan dengan Allah, dan beliau itu di dalam jagaan Allah hidup dan mati. Disebut dalam ni 3 kali, hayyan wa mayyita, hayyan wa mayyita, hayyan wa mayyita. Makna pentingnya bila pakai yang baru menyebut doa ni. Alhamdulillahilladzi kasani, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Okey. Itulah kalau siapa boleh tulis. Alhamdulillahilladzi kasani, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi. Uwari dalam Quran yuwari, kita baca uwari bihi aurati, ain waw ra ta ya, aurati, wa atajammal, atajammalu jamil daripada perkataan jamil, atajammalu, wa atajammal, waw alif ada hamzah, ta jim mim lam, bihi ane bil libas tu, fi hayati, fi hayati. Baik, itu berkaitan dengan doa yang boleh kita pakai, boleh guna bila istajadda libas, bila kita dapat baju baru. Mungkin baca peringkat awal sekali tu je lah, lepas tu kita baca macam biasalah. Ayat yang ke 27, Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu, wahai Bani Adam, la yaftinannakum, larang ni, la yaftinannakumus syaitan, takat tu, jangan menyesatkan, yaftin, fatana, fatina, yaftana, yaftanu ni, fatina, yaftanu makna fitnah. Fitnah di sini makna menyesat. Sebab apa? Syaitan dia sesatkan. La yaftinanna, nun tasydid sebelum kum tu, nun tambah tu. Nun itu dia panggil nun taukid, nun penguat, tambah je. Asalnya fatina yaftinu, fatina yaftinu fitnah. Kan? Tak ada nun tu, nun tasydid tak ada. Ditambah, disebut sebagai nun taukid untuk menguatkan. Kalau Allah kata la yaftinakum, la yaftinukumu asyaitan, maknanya berita ni berita tak penting. Berita ni tak kisahlah nak ikut tak nak ikut syaitan. Semua Allah tak suka je lah. Tapi bila ada nun ini menunjukkan jangan sekali-kali, jangan secara sungguh-sungguh kamu disesatkan asyaitanu oleh syaitan. Syaitan tu fa'il. Yang yaftinannakum tu syaitan lah. Dan syaitan ini pernah berjaya menyesatkan Adam, untuk kita. Kama akhraja abawaikum, seperti mana dia, syaitan itu telah mengeluarkan dua ibu dan ayah kamu daripada syurga. Puncanya yanzi'u, puncanya ia menanggalkan daripada keduanya libasahuma, pakaian keduanya, liyuriyahuma, untuk syaitan mempertontonkan keduanya sawatihima, auratihima, sawatihima, aurat kedua-duanya. Innahu yarakum, sesungguhnya syaitan itu yarakum, dia boleh nampak kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan pengikut-pengikutnya, kabilahnya. Min haitsu la tarawnahum, dari sudut yang lain kamu tidak dapat melihat mereka. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun, sesungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin
bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu nasihat Allah kepada kita, jangan sekali-kali kamu disesatkan oleh syaitan. Jangan lagi. Dulu pernah berlaku pada ayah kamu, seperti mana dia mengeluarkan, syaitan telah mengeluarkan abawaikum, dua ayah kamu, mak dan ayah kamu, minal jannah. Cara dia buang syaitan ni sesat ialah dengan yanzi' nazak. Nazak ni dia cabut secara halus ataupun secara menyeluruh daripada Adam dan Hawa pakaian kedua-duanya. Ini cara kalau kita nak tengok hari ni, rupa-rupanya syaitan berjaya cabut aurat pakaian daripada orang Islam dengan membuka aurat. Itu bukan maknanya kalau orang tu tak tutup aurat, bukan dia yang buat. Yang buatnya syaitan. Maknanya dia telah membiarkan syaitan mencabut pakaian dia. Maknanya dia telah berkawan dengan syaitan. Kalau kita tanya dia, kenapa engkau buat tak tutup aurat? Maknanya dia kena jawab, aku ikut syaitan. Tapi tak ada siapa kata gitu, aku ikut syaitan. Nah, sebenarnya itulah. Buktinya Allah kata, yanzi'u. Yanzi' itu syaitan. Syaitan yanzi'. Dia menanggalkan anhuma, daripada keduanya, libasahuma, pakaian keduanya. Tujuan apa syaitan menanggal yanzi' itu? Liyuriyahuma, untuk dia syaitan itu menunjukkan kepada kedua-duanya aurat masing-masing. Kalau kita wanita ataupun lelaki buka aurat, jumpa dengan perempuan, atau perempuan buka aurat keluar rumah. Keluar rumah tu seolah-olah jumpa dengan orang lah, kan, keluar rumah. Maka sebenarnya dia telah mengikut arahan syaitan. Syaitan telah cabut pakaian dia dan syaitan mempertuntungkan manusia itu antara satu sama lain. Kita kena ingat juga bahawa syaitan itu dia dan juga kabilah-kabilah dia, anak cucu dia, tidak akan kita dapat lihat. Innahu yarakum. Dia boleh tengok kita, kita tak boleh tengok dia. Dan akhir sekali Allah kata, orang yang ikut syaitan ni, maka kami jadikan syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Sebab itulah orang yang tidak beriman ni, dia tak suka tutup aurat. Sebab pemimpin dia bukan orang baik-baik. Pemimpin dia adalah syaitan. Maka dia tak suka tutup aurat. Itu dah jadi adat. Kalau kita ikut syaitan, maka syaitan itu mengajar kita supaya tidak menutup aurat. Hanya orang la yu'minu, tidak beriman sahaja yang tidak tutup aurat dan membiarkan dia dipimpin oleh syaitan. Orang beriman tak nak. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha. Ni hasil. Hasil tak tutup aurat, hasil pimpinan syaitan. Kalau syaitan jadi pemimpin, apabila mereka melakukan fahishah daripada tidak tutup aurat itu, mereka akan salahkan tok nenek. Qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Dia kata, kami lahir-lahir nampak ibu bapa kami buat macam ni, kami tak tahu aurat. Jadi kami ikut je lah. Wallahu amara biha. Kami yakin tok nenek kami ni dia buat bukan apa dengan pandai-pandai dia. Masih dia buat ada mengenai Allah, dan kami percaya wallahu amarana. Allah lah yang suruh kami dengannya. Dia cuba putar belikkan. Dia kata kami tak salah, kami ikut tok nenek kami. Dan tok nenek kami tu kami yakin dia orang alim, dia orang baik, dia tak akan buat kecuali apa yang Allah perintah. Maka kami buat kesimpulan wallahu amarna biha. Allah buat, kami buat ni Allah suruh.
Itu alasan mereka. Wallahu amarna biha, dia kata. Lalu Nabi nak betulkan isu ni. Isu tak tutup aurat, salahkan tok nenek dan merasakan Allah yang perintah. Jawab dia, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu sebenarnya tidak pernah suruh orang buat fahsya. Al-fahsya ni fahisyah, orang yang ataupun orang yang melakukan kejahatan. Fahsya, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah wahai anak Adam, apakah kamu akan berkata terhadap Allah apa yang kamu tak tahu? Satu. Yang kedua, kena sebut gitu, kena tanya. Bila isu ini timbul, pertama kita kena jawab, innallaha la ya'muru bil fahsya. Dan kita kena tanya juga, ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Jawapan kedua kepada orang yang membuka aurat ialah qul, katakanlah kepada mereka, amara rabbi bil qist. Allah perintah aku bil qist, dengan berlaku adil dalam perkara tadi. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid. Aqimu tu perintah juga tu. Perintah yang ketiga. Pertama qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ataqulu tu kait dengan itulah. Yang kedua, amara rabbi bil qista. Yang kedua, wa aqimu, ini perintah Allah ni. Dan dirikanlah kamu wajah-wajah kamu di setiap masjid. Wad'u, maknanya salat jemaah lah. Wad'u mukhlisin, dan berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu ikhlas. Lahuddin, sepanjang hayat kamu tunduk pada agama. Kama ba'da'akum ta'udun, seperti mana kamu mula dicipta, kamu akan pulang balik pada Allah nanti. Fariqan hada, di antara perintah Allah, sebahagian daripada mereka hada, mendapat petunjuk. Wa fariqan hatta haqqa alaihimu ad-dhalal, dan sekumpulan lagi kekal di dalam kepada mereka dalam kesesatan. Innahum, apa sebab sesat? Kenapa mereka kekal? Sebab innahum ittakhadhus syayatina awliya, kerana mereka mengambil dan menjadikan syaitan itu sebagai pemimpin min dunillah, bukan Allah. Wa yahsabuna annahum, dan mereka pula menganggap, yahsabuni, menganggap, annahum muhtadun, bahawa mereka itu memberi muhtadun, diberi hidayah. Ini orang baru ni lah. Dia merasakan dia dapat hidayah, dia ikut agama Nabi lain sebelum ni. Tapi sebenarnya itu merugikanlah. Itulah yang dapat kita bincang pada hari ini, pasal syaitan ni. Dalam ayat 27 kira 28 ni, fahisyah ni, benda-benda berzina, curi, rogol, semua sekali ni fahisyah. Mereka sanggup buat gitu kerana mengatakan itu amar Allah, perintah Allah, itu adalah amalan tok nenek yang boleh kami ikut. Dan yang ketiga, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberi peluang kepada manusia dengan meninggalkan kejahatan. Allah tak pernah suruh fahsyat. Okey, itu. Kemudian ayat 23-29, kena berlaku adil lah. Dan orang yang berlaku adil itu orang yang sentiasa menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia nanti bila diberi petunjuk, manusia terbahagi
pada dua puak. Puak pertama Allah beri hidayah, puak kedua Allah tak beri hidayah. Kekal mereka dalam kesesatan. Sebab apa sehingga mereka kekal? Alasan yang di sini ialah innahum ittakhadhus syayatina awliya. Ini puncak utama. Mereka mengambil dan menjadikan syaitan itu sebagai min dunillahi, sebagai pemimpinlah, dan mereka beranggapan bahawa mereka lah orang yang diberi petunjuk. Itu. Jadi kita bukti situlah. Alhamdulillah kita tamat 30 ayat daripada surah Al-A'raf. Nanti insya-Allah minggu depan dengan izin Allah kita sambung ayat 31 berkaitan dengan masjid dan penghiasannya. Okey, wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.